Untuk makluman semua, kertas 3 ini merupakan satu format yang baru yang tidak ada sebelum ini, iaitu kertas 3 1103/3 iaitu bertutur. Ya. Kalau kita tengok kepada kertas ini, dia mengandungi 2 taksiran, iaitu taksiran individu, iaitu selama 3 hingga 5 minit dan markah yang diperuntukkan sebanyak 40 markah. Manakala kumpulan, kita ada 12 hingga 15 minit untuk masa calon menjawab dalam kumpulan. Markah yang diperuntukkan 30 markah. Markah itu secara individu. Jadi perkara yang ditaksir kemahiran bertutur iaitu tata bahasa dan kosakata, sebutan intonasi dan nada, fasih dan bertata susila, idea dan bermakna. Inilah perkara yang ditaksir dalam kertas 3. Okay, yang seterusnya ialah contoh. Ya, kalau semua calon lihat contoh ini, contoh soalan bertutur taksiran individu, dia ada tema, alam sekitar dan teknologi hijau. Jadi lihat gambar dan fahami petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan dikemukakan secara lisan dengan menggunakan ayat yang gramatis. Jadi ini tadi kita kembali kepada kepelbagai bahan. Kita ada teks pelbagai iaitu gambar dan juga petikan. Jadi calon kena membaca petikan itu di depan pentaksir secara mekanis berdasarkan intonasi dan sebutan yang betul. Kemudian pentaksir akan mengemukakan soalan kepada calon-calon kita, iaitu soalan 1 dan 2 berkaitan dengan teks yang dibaca, manakala soalan 3 dan 4 calon bebas mengemukakan pendapat masing-masing. Ya, itu soalan secara individu. Kalau sebelum kita nak sentuh tentang secara taksiran kumpulan, Syed Khairdin, kabarnya kita ada satu contoh ujian bertutur bahasa Melayu taksiran individu. Yeah. Jadi kita saksikan terlebih dahulu. Silakan. Baik, sila lihat bahan yang diberikan di hadapan anda. Temanya ialah alam sekitar dan teknologi hijau. Jadi, teliti gambar yang diberi dan sila baca petikan tersebut. Punca utama pencemaran air ialah bahan buangan domestik seperti sampah sarap dan bahan kumbahan. Sampah organik mereput dan diuraikan oleh bakteria dengan oksigen yang terlarut di dalam air, mengakibatkan kehidupan akuatik tergugat. Kilang-kilang juga dianggap punca utama pencemaran air apabila cecair kimia yang mengandungi bahan toksik disalurkan ke dalam sungai. Pertanian juga menjadi punca pencemaran air. Penggunaan baja kimia untuk menghapuskan haiwan perosak mencemarkan air dan menghalang penembusan cahaya mengakibatkan kematian tumbuh-tumbuhan dan haiwan akuatik. Selain itu, pertumpahan minyak akibat pelanggaran kapal turut menyumbang kepada pencemaran air. Minyak yang mengalir ke laut akibat kebocoran tangki minyak akan menutupi lapisan air dan mencemarkan laut. Saya teruskan kepada soalan yang pertama. Nyatakan punca-punca pencemaran air. Punca-punca pencemaran air adalah disebabkan oleh bahan buangan domestik seperti sampah sarap dan bahan kumbahan. Pertumpahan minyak akibat pelanggaran kapal turut menyumbang kepada pencemaran air. Soalan seterusnya, apakah kesan-kesan pencemaran air kepada kehidupan akuatik? Kesan-kesan pencemaran air kepada kehidupan akuatik akan mengakibatkan kehidupan akuatik tergugat. Pada pendapat anda, apakah langkah-langkah untuk menangani isu pencemaran air? Pada pandangan saya, langkah-langkah yang boleh dilakukan bagi menangani isu pencemaran air ialah bermula dari kawasan sekolah. Guru-guru khususnya perlulah mendidik anak murid mereka agar cakna akan kepentingan menjaga alam sekitar. Bak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Baik, hebat jawapan anda. Untuk soalan yang terakhir, dengarkan. Kurang kesedaran kepentingan sumber air. Punca, masyarakat tidak mengambil kisah tentang pencemaran air. Ulaskan. Kita sedar bahawa punca kepada isu pencemaran air adalah disebabkan oleh sikap masyarakat yang kurang prihatin terhadap isu pencemaran air. Contohnya, setengah daripada masyarakat dengan sesuka hati membuang sampah ke merata tempat, khususnya ke kawasan sungai. Hal ini
pasti akan menyebabkan sungai menjadi tercemar sekaligus menyebabkan masyarakat tidak mendapat sumber air yang bersih. Baiklah, itu sahaja. Terima kasih di atas semua jawapan awak, Nur Airi. Jadi selamat maju jaya dan terima kasih. Terima kasih. Baik, itu dia tadi contoh ujian bertutur bahasa Melayu SPM 2021 bagi taksiran individu. Pasti calon-calon ingin mengetahui berkenaan dengan taksiran kumpulan. Jadi kita terus bersama dengan Syed Haidir. Silakan Syed Haidir. Jadi ini contoh soalan, terima kasih. Ini contoh soalan bertutur untuk taksiran kumpulan. Kita ada tema sains, teknologi dan inovasi. Kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi ICT membolehkan masyarakat dunia berkomunikasi dan memperoleh maklumat dengan mudah, cepat dan murah. Bincangkan. Contoh yang kedua, tema sukan dan rekreasi. Dasar satu murid satu sukan telah dilaksanakan di sekolah-sekolah seluruh negara bagi memastikan setiap murid beri peluang untuk melibatkan diri dalam aktiviti sukan sama ada pada peringkat sekolah, daerah, negeri dan kebangsaan. Dasar ini telah banyak memberikan faedah kepada semua murid. Ulaskan pernyataan tersebut. Jadi, calon akan jawab berdasarkan soalan yang dikemukakan oleh pentaksir. Baik Syed Haidir, untuk memberi lebih penjelasan berkenaan dengan penerangan yang telah pun dijelaskan oleh Syed Haidir, kami juga ingin kongsikan satu contoh ujian bertutur bahasa Melayu SPM 2021 bagi taksiran kumpulan. Jom kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah anda sudah bersedia? Ya. Saya bacakan dulu soalan. Kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi ICT membolehkan masyarakat dunia berkomunikasi dan memperoleh maklumat dengan mudah, cepat dan murah. Bincangkan. Baiklah, saya ulang sekali lagi. Kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi ICT membolehkan masyarakat dunia berkomunikasi dan memperoleh maklumat dengan mudah, cepat dan murah. Bincangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada saudari sekalian. Baiklah, kita akan membincangkan tentang teknologi maklumat dan komunikasi. Apakah itu teknologi maklumat dan komunikasi ini? Teknologi maklumat dan komunikasi ini ialah teknologi yang digunakan untuk memproses sesuatu data, memberikan kepentingan yang luas sewaktu pandemik COVID-19 ini terhadap pelajar-pelajar. Selain itu, kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi iaitu ICT ini memberi manfaat kepada e-dagang juga. E-dagang ataupun perdagangan elektronik merupakan perniagaan atau perdagangan yang menggunakan peralatan dan infrastruktur teknologi maklumat dan komunikasi sebagai medium untuk komunikasi dan transaksi. Kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi iaitu ICT memberi banyak impak positif kepada e-dagang ini. Hasilnya, urusan jual beli secara atas talian dapat dijalankan dengan mudah dan pantas di mana-mana sahaja. Saya begitu bersetuju dengan Fatih. Bukan itu sahaja, teknologi maklumat dan komunikasi ini juga akan menjadikan rakyat Malaysia lebih peka tentang pergolakan dan isu semasa yang terdapat di seluruh dunia. Selain itu, kita sebagai rakyat Malaysia juga tidak akan dilabel ataupun digelar sebagai katak di bawah tempurung lagi kerana kita mempunyai satu rangkaian internet yang begitu meluas. Sejajar dengan konteks perbicaraan, ICT juga memberikan satu peluang kepada rakyat untuk menjana pendapatan. Dalam pelbagai aplikasi, mereka boleh menjual dan juga berhubung dengan ramai orang dengan pantas dari seluruh dunia. Dan di sini saya ingin menekankan bahawa golongan beli perlu jadi lebih kreatif dalam bidang ini kerana bidang ini menjanjikan satu kerjaya dan juga pendapatan yang lumayan kepada semua rakyat Malaysia. Pada pendapat saya, teknologi maklumat dan komunikasi ini memberikan satu kemudahan bukan sahaja pada para pelajar tapi juga pada orang-orang dewasa maupun pelajar-pelajar universiti
Izinkan saya menambah. ICT juga boleh memberi manfaat kepada peniaga-peniaga melalui e-dagang ini, di mana peniaga-peniaga boleh meluaskan pasaran jualan mereka ke serata dunia. Saya setuju dengan Fadil, malahan saya berpengalaman mempunyai satu aplikasi di dalam telefon iaitu e-book di mana saya tidak perlu keluar membeli buku tetapi saya menggunakan link yang diberikan di dalam aplikasi telefon untuk melayari cerita-cerita ataupun buku-buku ilmiah yang saya ingin baca. Di sini, teknologi maklumat dan komunikasi ini yang telah diperkenalkan ini akan menyebabkan kurangnya berlaku pencemaran alam. Seperti untuk kita memproses ataupun mengeluarkan satu senaskah buku, kita perlu menebang hutan-hutan demi mendapatkan kertas. Di mana saya juga membaca surat khabar dalam talian dan itu sangat memudahkan saya berbanding kita perlu pergi ke kedai dan itu mengambil kos pergi ke kedai dan juga bukan sahaja kos, malah kita ambil juga dari segi masa. Dan di sini saya ingin menekankan bahawa industri kecil dan sederhana ataupun dikenal sebagai IKS sangat terkesan semasa pandemik. Melalui ucapan Seluruh Perdana Menteri mengatakan bahawa beliau menggariskan dua pendekatan utama untuk kuasa beli rakyat perlu diutamakan di mana bila kita kata tentang kuasa beli, di mana perlu adanya kuasa beli bermakna adanya penghubung kait antara penjual dan juga pembeli. Jadi melalui talian ini satu-satunya cara untuk kita meningkatkan lagi kuasa beli rakyat dan apabila kuasa beli rakyat meningkat, pendapatan negara pun juga akan meningkat. Saya setuju dengan pernyataan saudari Aina. Dengan kuasa beli tersebut, mestilah ada peniaga juga. Jadi di situ, peniaga ataupun rakyat individu di Malaysia ini boleh menambah pendapatan mereka dengan menjual barang-barang ataupun membuat perkhidmatan melalui kemudahan ICT ini. Di situ, negara boleh mengurangkan kadar pengangguran di samping menambah pendapatan negara. Bagaimana pula pendapat Mizal berkaitan pandangan yang diberikan oleh rakan-rakan untuk tajuk ini? Pada pendapat saya, apa yang diberikan oleh rakan-rakan sebentar tadi adalah satu kesan-kesan yang baik terhadap teknologi maklumat dan komunikasi ini. Kerana apa? Kerana negara kita sekarang sedang mengalami pandemik COVID-19. Jadi keadaan ini menjadikan masyarakat menjadi sukar untuk melakukan sesuatu perkara. Jadi perkara ini iaitu teknologi maklumat dan komunikasi inilah antara salah satunya cara yang boleh memudahkan dan mempercepatkan urusan masyarakat di Malaysia. Baik, terima kasih atas lontaran idea sebentar tadi. Jadi sehingga di sini sahaja. Selamat maju jaya dan terima kasih. Terima kasih. Itu dia tadi menyentuh tentang contoh ujian bertutur bahasa Melayu SPM 2021 taksiran kumpulan. Syekh Hadir, saya ada persoalan di sini. Kalau dilihat tadi berkenaan dengan kemahiran bertutur kumpulan ini, ada kaedah khusus untuk calon menjawab ataupun memberikan respon mereka. Pastinya boleh diulas tentang perkara ini, Cik Hadir. Untuk makluman semua berkaitan dengan bertutur kumpulan, cara untuk mengendalikan ujian itu ialah yang pertamanya ialah pentaksir akan mengemukakan soalan. Manakala calon-calon kita akan menjawab berdasarkan giliran. Jadi calon 1, calon 2, calon 3 dan calon 4 untuk pusingan yang pertama. Manakala apabila tiba pusingan kedua, pentaksir kita akan meminta supaya calon tadi mengemukakan idea mereka berdasarkan dengan menggunakan ayat gramatis secara bebas. Tapi yang paling penting di situ adanya unsur-unsur bertata susila ketika mencelah dan sebagainya. Itu konsep kita untuk bertutur secara berkumpulan. Baik, terima kasih Cik Hadir. Itu dia tadi penerangan berkenaan dengan format kertas 3 bahasa Melayu.